dan diberikan ganjaran yang cukup istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara yang paling penting ialah bahawa kita hendaklah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Kerana kita tidak tahu apa yang telah disediakan ataupun yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukanlah dengan sebaik mungkin dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang pernah diceritakan oleh Muaz bin Jabal bahawa Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis berkaitan dengan tawakal ini, Yaqulullahu ya ibna Adama istahyi minni inda ma'siyatika wa ana astahyi minka yaumal ardil akbar fala u'azzibuka ya ibna Adama tub ilayya ukarrimuka karamatan anbiya ya ibna Adama la tuhawil qalbaka anni fa innaka in hawalta qalbaka anni ahzulaka fala ansuruka ya ibna Adama laulakaitani yaumal qiyamati wa ma'aka hasanatu mislu ahlil ardi lam akbalu minka hatta tusaddiquni bi wa'di wa wa'idi ya ibna Adam inni ana ar-razzaq wa anta marzukun wa ta'lamu anni ufika rizquka fala tatruku ta'ati bisababi rizkin fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizkika awjabta alaika uqubati ya ibna Adam ihfaz li hazihil hisalil hamsa walakal jannah. Jadi satu hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Muaz bin Jabal dan diceritakan semula dalam kitab ini kepada kita semua untuk kita mengambil perhatian sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah lah yang menyediakan segala keperluan kita dan juga segala perata kehidupan kita itu telah disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kepada hadis ini? Yaqulullahu ya ibna Adam. Lalu Allah pun berfirman, wahai manusia. Ini adalah salah satu daripada hadis qudsi nama dia. Hadis qudsi yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menceritakan semula hadis ini kepada kita semua. Yaqulullah ya ibna Adam, wahai manusia, wahai manusia, istahyi minni, hendaklah kamu malu denganku. Macam mana kita nak malu dengan Allah? Malu dengan Allah ni malu kalau kita tidak dapat melaksanakan perintah dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab kita telah diberikan bermacam-macam daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak menghitung apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, nescaya kita tidak dapat menghitung. Sejak satu hari yang pertama kita lahir sampailah kita hari ini, cukup banyak nikmat yang telah kita nikmati daripada kehidupan kita ni. Walaupun kadang-kadang kita tidak meminta, kita tidak memohon, tapi Allah tetap memberi kepada kita. Mungkin ada permohonan-permohonan daripada orang-orang lain ataupun permintaan-permintaan daripada kedua ibu bapa kita yang masih belum ditunaikan ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ketika kita berada seperti ini, Allah memakbulkan doa-doa, permohonan-permohonan daripada sesiapa pun yang mendoakan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, ya ibna Adam istahyi minni, malulah kamu kepada aku ketika mana inda maksiatika, ketika kamu melakukan maksiat. Ya Allah, kalau zaman sekarang ni dengan zaman fitnah, sebut zaman fitnah, macam-macam fitnah timbul. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita tak percaya, tapi lebih banyak kita percaya daripada tak percaya.
Ialah yang bercakap tu ustaz, yang bercakap tu mungkin orang yang kita, wah ini PhD, takkan kita tak nak percaya pula, ya. Jadi kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang jiran yang biasa kita bersembang dengan dia, tiba-tiba dia beri satu maklumat ataupun satu perkara, kita pun terima bulat-bulat. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sepatutnya kita tabayun. Bila datang satu berita, datang satu cerita dan sebagainya itu, hendaklah kita kenal pasti dulu, pastikan dahulu, barulah kita boleh menerima sesuatu maklumat ataupun perkhabaran. Ini lebih-lebih lagi dalam kita melakukan maksiat. Maksiat ini ialah kalau dari sudut bahasa asa ni derhaka. Asa ni derhaka. Ataupun apa jua perkara yang membawa kepada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai maksiat. Sama ada maksiat tu suatu perkara yang dilakukan tanpa kita sedar kadang-kadang. Ialah kadang-kadang dosa-dosa yang kita dapat tu dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain tapi disebabkan oleh kita, disebabkan oleh kita. Kadang-kadang kita tak tegur anak kita, dari sudut mungkin dia lewat sembahyang ataupun dia mungkin tidak berapa nak prihatin tentang kehidupan dia ataupun perkara-perkara yang berkait agama, kita tak tegur pun, maka kita akan mendapat dosa-dosa kering, istilah ada, ya, dosa-dosa inda maksiatika. Jadi kalau kita sebagai manusia ini malu untuk melakukan apa jua bentuk maksiat, lebih-lebih lagi benda perkara-perkara yang dosa-dosa besar, maksiat-maksiat yang keji, istilah dia, maksiat yang keji, menghina itu, menghina ini, macam-macam perkara zaman sekarang ni, kita tengok di dalam media medsos dan sebagainya. Sebab itu bila Allah mengatakan wahai manusia, malulah kamu kepadaku ketika kamu nak melakukan ataupun sedang melakukan ataupun telah melakukan maksiat Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat. Kadang-kadang kita tengok video, kita tengok Facebook ataupun TikTok lebih lama daripada kita tengok Al-Quran. Itu pun dianggap sebagai maksiat. Sebab kita melalaikan, lalai dan cuai terhadap arahan ataupun perintah ataupun anjuran yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita sering mengingatkan antara satu sama lain, kerana mengingatkan ini memberi faedah kepada kehidupan kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah tanya kepada kita, tidakkah dengan kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ni, atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau berwirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, akan memberi ketenangan kepada kita. Jadi jauhkanlah maksiat, tinggalkanlah maksiat. Tapi kalau kita meninggalkan maksiat ini, apa Allah memberi ganjaran kepada wa ana astahyi minka yaumal ardil akbar. Aku akan malu untuk membentangkan kejahatan-kejahatan yang telah kamu lakukan ataupun yang dilakukan tanpa sengaja ataupun dilakukan dengan pujukan dan rayuan nafsu kita ataupun pujukan dan rayuan daripada syaitan dan sebagainya, syaitan dan sebagainya ini, jadi sebab itu Allah, kalau Allah inginkan kita untuk masuk surga tanpa hisab tu okey, tak ada masalah, sebab amal kita mungkin lebih baik berbanding dengan kejahatan. Tapi kalau amal kita tu sedikit berbanding kejahatan yang banyak, bayangkan kalau dipaparkan di akhirat esok, semua orang melihat kepada segala amalan-amalan yang kita lakukan semasa kita hidup dalam dunia ni. Ya Allah, takutnya kita, malunya kita. Tapi agak-agaknya masa dibentangkan ataupun dipaparkan segala amalan kita tu, ada tak orang yang tengok? Pasti orang semua tengok, semua makhluk akan tengok. Dengan segala amal yang kita lakukan masa kita muda, umur 25 sebelum kahwin, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sedangkan Nabi kata syababaka qablal haramik, muda kamu sebelum tua kamu, kan? Sehatuka qablal haramik, sebelum maradik, sebelum kamu sakit.
sehat kamu sebelum kamu. Apa yang kita lakukan ketika Allah memberikan kekuatan pada tubuh badan kita ini? Allah arahkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita, Allah anjurkan kepada kita untuk kita tu sama-sama untuk melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Sebab itu apabila kita malu untuk melakukan maksiat, walaupun kita ada maksiat-maksiat tertentu yang kita lakukan semasa kita hidup dalam dunia ini, kadang-kadang terpengaruh dengan kawan. Sebab itu Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, unzur man yukhaliluka. Kalau kamu nak tahu siapa diri kamu tu, tengok kawan-kawan yang sentiasa bersama dengan kamu. Kalau kamu bersama dengan geng Masjid Kota Damansara, selalu bersama dengan mereka, maka itulah geng kamu. Kalau kita bersama geng yang kaki warung atau kaki sembang, itulah, disitulah orang melihat kepada kita, Allah melihat kepada kita tentang siapakah realiti atau sahsiah ataupun status kedudukan kita tu. Fala u'azzibuka, mana bila Allah dah bentangkan di hari akhirat nanti segala amal kita tadi itu, Allah pun malu untuk mengazab kita. Untungnya kita ya. Tapi itulah bila kita berada dalam dunia ni, susah nak tinggalkan maksiat. Susah, memang susah. Godaan tu cukup tinggi. Lebih-lebih lagi daripada hawa nafsu kita sendirilah. Hawa nafsu kita sendiri. Ya kan, selalu orang komplain kalau bulan Ramadan, kenapa ada maksiat lagi Ustaz bulan Ramadan, sedangkan setan semua dah dibelenggu, semua dah diikat, semua dah itu dan ini. Yalah, nafsu kita tu 11 bulan. 11 bulan nafsu kita biarkan tanpa kawalan kadang-kadang. Bila masuk bulan Ramadan memanglah syaitan itu tidak mengganggu, tapi hawa nafsu kita yang 11 bulan tadi itu tetap menggoda kita. Jangan puasalah, kita puasa yang yuk je. Pagi buka periuk, nanti petang pergi Masjid Damansara, buka sama-sama orang. Kan mudah. Jadi gangguan kan. Sebab itu apabila kita malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan maksiat, Allah tidak akan mengazab kita. Itu yang pertama. Ya bena Adam, tub ilayya. Kita berada pada bulan Rejab. Hari ini hari yang terakhir rasanya. 27, 28, 29. Mungkin hari yang terakhir pada bulan Rejab. Kita masuk Syakban dah. Saya pun tak rasa. Tu. Mana kalau kita masih lagi berada bulan Rejab ni, digalakkan kepada kita untuk memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyakkan istighfar tadi itu, Allah membersihkan hati kita ataupun dosa-dosa kita dan memudahkan untuk kita itu sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala bila masuk bulan Syakban. Bila masuk bulan Ramadan, mudah untuk kita mentaati. Sembahyang 20 tak ada masalah. Sembahyang 20 rakaat tarawih tak ada masalah. Kita pun semangat. Kalau kita nak buat 36 rakaat pun tak ada masalah tarawih. Habis saja 20, kita balik tambah lagi 16. Masuk minggu yang pertama kita tambah 16. Masuk minggu yang kedua kita tambah lagi 50 rakaat. Jadi 70 rakaat tarawih. Masuk minggu yang terakhir 8 rakaat. Pula sepatutnya semangat tu berlebih. Bila dah seronok ibadat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tu memberikan peluang dan ruang untuk bertaubat ni sehinggalah nyawa sampai ke gharghar. Sampai ke gharghar maksudnya sampai ke halqum. Bila sampai nyawa tu sampai halqum, memang tidak ada istilah dia taubat lagi lah. Tidak ada istilah dia taubat. Itu yang digambarkan peristiwa Firaun. Apabila tenggelam tu, dia pun tak boleh nak buat apa, ajal menemui dia, lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku nak beriman kepada Nabi Allah, Tuhan kepada Nabi Musa. Tapi dah tak ada, maknanya nyawa dah sampai ke halqum, tak ada harapan lah nak bertaubat ke, nak beriman ke apa sebagainya, tak ada lah istilah dia sana. Sebab itu Allah mencadangkan kepada kita dalam hadis ni, ya bena Adam, tub ilayya ukarrimuka karamatal anbiya.
Ya Allah, wahai manusia, bertaubatlah kepada aku dalam apa jua kesalahan, kesilapan, kecuaian yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita sekarang ni. Ukarrimuka, nescaya aku akan muliakan kamu. Muliakan kamu. Mulia ni berbagailah, pelbagai. Kadang-kadang kita dimuliakan tu dengan kita dihormati oleh kawan dan musuh kadang-kadang. Kadang-kadang kita dihormati oleh keluarga kita sendiri. Kadang-kadang kita dihormati oleh masyarakat. Kadang-kadang kita dihormatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita tu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya bani Adam tub ilayya ukarrimuka karamatul anbiya, mana aku akan berikan kamu kemuliaan seperti mana aku memuliakan kepada para nabi-nabi aku. Para nabi, mana kita lihat kepada para nabi ini, Allah muliakan dia dengan tidak terlintas sama sekali untuk melakukan dosa. Tidak ada. Tidak ada. Dan Allah muliakan dengan nabi-nabi ini dengan sifat fatona, cerdik orangnya, pintar orangnya. Pintar. Ini Allah muliakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ya bani Adam la tuhawil qalbaka anni. Wahai manusia, jangan sampai kamu mengubah hati kamu tu daripada yakin kepada aku. Jangan sama sekali. Sebab hati ini dia mudah berbolak-balik. Ya mukallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Hati ini mudah berbolak-balik. Cepat je berubah, cepat je. Kadang-kadang kita balik, isteri pun kata, bang jom pasar ikan dia, nak beli ikan. Tapi sekali beli macam-macam, dengan udang, dengan ketam. Pasar nak beli ikan ya, tapi hati itu mudah berubah, istilah dia. Mudah berubah, mudah sangat berubah. La tuhawil qalbaka anni. Jangan sekali-kali kamu mengubah hati kamu tu untuk mentaati aku ataupun patuh kepada aku atau yakin kepada aku. Fa innaka in hawalta qalbaka anni ahzu laka fala ansuruka. Seandainya kamu tu mengubah hati kamu, makna tidak yakin kepada aku. Mana segala kehidupan kita ni disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Apa jua perkara yang kita lakukan tu dah ada di track record dia. Yang Allah dah susun atur seperti itu. Walaupun dia boleh berubah dengan kita memohon kepada Allah dengan berdoa. Doa ni adalah satu-satunya cara untuk kita mengubah perkara yang lain. Perkara yang baik kepada perkara yang baik yang satu lagi. Itu yang disebut sebagai doa. Doa ni. Sebab itu seandainya hati kita tu berbelah bagi, maka sembahyanglah istikharah. Sembahyanglah istikharah, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa nika in hawalta, kalau kamu berubah juga, tak yakin juga kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hati kamu tu mudah berubah, ahzuka fala ansuraka. Maka aku akan palingkan hatimu dan aku akan azab, aku tidak akan menolong kepada kamu. Kalau kamu palingkan hati kamu tadi itu, ataupun ketaatan kamu kepada aku, ataupun keyakinan kamu kepada aku, nescaya aku tidak akan menolong kamu atau memudahkan segala urusan kita dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita tengok, kenapa sih aku je yang kena uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Pak Bilal tak pun diuji macam kita. Kan, contohnya lah, contoh. Kenapa sih aku je? Jadi bila kita keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu berkurangan, maka Allah mengatakan fala ansuraka, maka aku tidak akan menolong kamu, membantu kamu dalam urusan-urusan dunia kamu ataupun dalam urusan-urusan akhirat kamu. Ya bani Adam laula kaitani yaumal qiyamah. Ya wahai manusia, kalau esok
pada hari kiamat kamu menemui aku, ya, menemui aku, ya. Dah kaitan ni, ya, menemui aku pada hari kiamat, wa ma'aka hasanatu, dan bersama kamu tu sebanyak-banyak kebajikan atau sebanyak-banyak pahala, ya, sebanyak-banyak pahala. Ya, kita di awal Rejab hari itu, malam pertama bulan Rejab tu adalah malam yang cukup istimewa. Segala permohonan kita tu, ya, dimudahkan ataupun dimakbulkan ataupun diistajabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada malam 1 Rejab. Kita nak masuk bulan Syaban ni pula, esok ada nisfu Syaban pula. Nisfu Syaban, siang kita berpuasa, malamnya kita tu memohonlah sebanyak-banyak permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu yang mustajab juga. Esok Ramadan lagilah banyak istajabah yang di Allah sediakan untuk kita semua. Pada malam satu Syawal, malam hari raya tu, itu waktu yang mustajab juga. Mohonlah. Tapi kita malam tu tengah buat rendang, mana sempat nak berdoa dan sebagainya, ya. Tak sempat, ya. Harap-harap sempatlah, ya. Harap-harap disempatkan. Lalu Allah mengatakan, wahai anak Adam, esok bila kamu menemui aku pada hari akhirat ataupun hari kiamat, dan kamu bawa sebanyak-banyaknya kebajikan ataupun sebanyak-banyaknya pahala, seperti pahala seluruh penduduk di muka bumi ni. Mana seluruh penduduk sekarang pun dah ada 8 atau 9 bilion orang. Orang Islam ada 2 bilion, ya. Bayangkan kalau kita bawa pahala sebanyak 2 bilion orang, orang Islam. Bayangkan punya banyak. Di hadapan Allah SWT, ya Allah, tengok pahala saya banyak, ya. Cukup banyak, ya. Itu. Kata firman Allah SWT, walam akbal minka hatta tusaddiquni biwa'di wa wa'idi. Ketahuilah wahai manusia, bila kamu bawa sebanyak mana pun jumlah kebajikan ataupun kebaikan-kebaikan ataupun pahala-pahala di hadapan aku pada hari kiamat nanti, aku tidak akan menerima. Bukan mudah aku nak terima. Allah berfirman begitu kepada kita. Kecuali kata Allah, kecuali kata Allah, hatta, kecuali, tusaddiquni, kau mempercayai pada aku, membenarkan kepada segala janji-janjiku. Bawalah sebanyak mana pun pahala, banyaklah, bawalah sebanyak mana pun ganjaran yang Allah berikan kepada kamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak akan terima. Takkan terima. Walaupun di atas mizan ditimbang amalan kita tu lebih berat amalan yang baik berbanding amalan yang tak baik, Allah tidak akan menerima selagi mana kamu tidak membenarkan kepada janji-janjiku. Ya. Apa janji Allah? Ya. Orang yang baik masuk syurga, orang yang tak baik ataupun yang tak taat kepada Allah masuk neraka. Itu janjinya. Ya. Tapi Allah ni Maha Pengampun, Allah ni Maha Penyayang, Allah ni Maha Pengasih, kan? Jadi kalau janji-janji Allah SWT ni kita percaya, kita yakin sungguh-sungguh Allah akan terima segala amalan kita. Kemudian bukan saja kita percaya kepada janji Allah, kita percaya kepada seksaan-seksaan yang bakal dikenakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat tadi itu. Di peringkat awal hadis itu maksiat. Mana sekarang ni kalau kamu melakukan maksiat, kamu akan dikenakan hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikenakan hukuman. Ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, ya. Mana kalau orang munafik fi darkil asfali minan nar, orang munafik ni mereka akan diletakkan di tingkat yang pertama dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di bawah tu orang kafir dengan patung-patung mereka, dengan berhala-berhala mereka tu, mereka berada di bawah sebagai bahan bakar kepada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberi hidayah kepada orang-orang
yang teringin nak masuk Islam atau ingin mendalami kepada Islam ni diberikan hidayah dan memeluk kepada Islam. Itu saja kita mengharap pada mereka lah. Jadi kalau kita ni pada hari akhirat nanti itu, maka kita bawa sebanyak mana pun, Allah tidak akan menerima segala amalan kita itu, melainkan kita mempercayai kepada janji-janji Allah dan janji-janji siksaan yang Allah sediakan kepada kita. Kemudian seterusnya, ya bena Adam inni ana ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Allah memperakukan kepada dirinya, akulah orang yang ataupun Tuhan yang memberi rezeki. Adam itu yang pertikaian antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik kata rezeki ini kalau dah memang rezeki aku dia datang. Kata Imam Syafi'i kata tak, rezeki ini kena cari juga, kena usaha juga, kena ijtihad juga, barulah kita dapat. Kalau kebanyakan benda kita kan, kalau gaji ataupun duit ni, kalau kita tak kerja mana kita nak dapat duit? Akan ramai orang berkata begitu kan, kalau tak kerja mana nak dapat duit? Kalau tak usaha mana nak dapat duit? Kalau tak bisnes tepi jalan mana nak dapat duit? Contohnya kan? Semua orang yang ke England petik buah, petik buah masa cuti semester tu, dia pergi dalam petik buah 2-3 bulan, balik dapatlah cukuplah untuk perbelanjaan setahun di Mesir. Belanjaan setahun di Mesir, petik buah boleh makan buah fresh tu satu untung dia. Lepas tu dapat duit belanja pula, duit belanja setahun, okeylah. Ar-Razzaq, mana wa anta marzuk, Allah yang menyediakan segala rezeki dan kitalah penerima rezeki. Kadang-kadang mana rezeki ni ada kalanya kita, bila mereka meninggal kita dapat harta pusaka, harta pusaka. Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Terima je lah. Itu pun masih nak gaduh juga. Dia kata saya yang sulung, saya yang jaga ayah, yang kakak pula saya jaga mak, saya kena lebih. Bergaduh. Padahal rezeki itu dah dibagi 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ambil je lah. Bukan kita cari, pun yang cari itu ayah dan ibu kita. Jangan saya kampung dapat tanah setengah ekar, jadilah bolehlah buat rumah. Kan? Bukan itu, kalau nak beli tak mahal lah, 500,000 je setengah ekar. Hutan itu sendiri pun dengan jumlah yang mungkin lebih banyak berbanding manusia. Ikan-ikan tu Allah beri makan besar. Sampai sini kita beli ikan kembung tu sekilo RM18. Dulu sekilo RM8, sekarang dah sekilo RM18. Nak makan ikan kembung hitam punya basal, beli jugalah. Belilah 2 ekor, 3 ekor. Apabila Allah tu sebagai Ar-Razzaq, kita sebagai Marzuk, wa ta'lamu anni ufika rizquka. Ketahuilah wahai manusia bahawa akulah yang menyempurnakan segala rezeki kamu. Segala rezeki kamu. Kadang-kadang kita tak sangka rezeki ni datang. Tak tahu ada je rezeki. Sebab tu Allah menyempurnakan kepada kita segala-galanya lah, segala-galanya. Kadang-kadang kita tak pasti, anak-anak kita kan tengok macam biasa je, tapi bila dah besar berikan kepada dia untuk kita dan sebagainya. Tapi walaupun Allah SWT itu menyempurnakan segala rezeki kepada kita, tapi satu syarat lagi, fala tatruk ta'ati bisababi rizkin. Jangan sekali-kali, Allah berfirman ini, jangan sekali-kali kamu tinggalkan aku bila dah rezeki dah banyak. Kebetulan malam tadi saya balik daripada Shah Alam, minum kat warung tu, minum kopi, jumpa seorang, dia kata dia banyak kali dah nasihatkan kawan dia tu yang jual tulang. Memang penuh kedai, tapi saban bulan asyik mengeluh tak cukup duit. Padahal saban hari itu kalau tengok mata kasar kita, banyak duit yang dapat untung dia. Grab dah buka,
sampailah isyak, sampailah malam, malam sampai pukul 2. Esok pagi nak pergi pasar lagi, macam mana tak sempat nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan rezeki dia itu walaupun diberikan dengan pelanggan yang begitu ramai, tapi contohnya ataupun kita di bank simpanan nasional ke apa semua, saban tahun kalau kita kumpulkan simpanan kita tu melebihi daripada 22,000 tahun ini, maka wajib zakat 2.5%. 500 lebih je pun keluar. Tapi kita kadang-kadang dekat bank ni cuma ada 7,000 Ustaz, dekat bank Islam ada 15,000, dekat tabung haji tak apalah, tabung haji dah bayar kan. Jadi bila kita campur-campur seperti itu, jarang yang kita nak keluarkan zakat. Lebih-lebih pula zakat tu pula banyak pula 500. Oi, banyak tu. Banyak tu ya. Sebab itu Allah mensyaratkan untuk rezeki ini jangan untuk mentaati aku, jangan sampai lupa. Memang kadang-kadang kita tengok orang tu diberikan rezeki yang melimpah ruah sampai dia lupa. Itu namanya istidraj. Istidraj ya. Kemudian fa innaka in tarakta ta'ati, zakat ni tak apa, esok kita ada kawan dekat apa kubur, tak ada masalah, seekor ular kan, kawan dengan ular tak ada masalah. Ular tu pula dah botak kepala dia, mana dah tua lah, dah botak kepala dia mana dan penuh dengan racun kepala dia. Ya Allah, untunglah ada kawan. Kalau kita ni kadang-kadang meninggal seorang-seorang je kat kubur kan, dah lah anak ada pun tak nak bagi hadiah pahala kepada kita dan kita dulu pula banyak buat kesilapan. Sebab itu dalam satu hadis yang lain pula Rasulullah SAW mengatakan bahawa tidak akan bergerak seseorang itu melainkan telah disiasat tentang beberapa perkara, di antaranya tentang rezeki. Tentang rezeki, di mana kamu dapat rezeki yang kamu dapat tadi itu. Kalau dapat secara rasuah, agih secara itu, tak ada apa-apa faedah. Kalau kita bersungguh-sungguh cari rezeki, kita pun agih kepada orang, sebab yang penerima boleh gembira, boleh hidup bahagia dalam dunia ni. Kemudian yang terakhir, ya bena Adam ihfaz li hazil hisalil hamsah, wahai manusia, kamu jagalah betul-betul 5 perkara yang disebutkan di atas tadi itu. Mudah-mudahan kamu akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya bukanlah satu kesukaran kepada kita untuk sentiasa mentaati Allah. Dia sudut kesimpulan yang boleh saya simpulkan di sini ialah Allah mewajibkan kepada kita untuk menyarankan kepada kita untuk kita sentiasa tawakal kepada siksaan Allah. Manakala mencuri begini, kalau lakukan maksiat begini, ada azab-azab dia sendiri. Itu sebagai ada 5 perkara yang bagi kita tu hendaklah kita meninggalkan ataupun bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seyakin-yakinnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kehidupan kita kebahagiaan. Sebab itu Allah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita untuk kita hidup dalam dunia ini dengan rasa seronok dan kita hidup di akhirat nanti dengan rasa gembira. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita kupas daripada Subhanahu